Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Pada kali ini kita akan belajar kemahiran proses sains yang ke-6, iaitu yang terakhir untuk tahun 3. Kamu akan belajar 6 kemahiran proses sains. Yang pertama yang kamu sudah belajar iaitu memerhati, kedua mengelas, ketiga mengukur dan menggunakan nombor, keempat membuat inference, kelima membuat ramalan, dan pada kali ini kita akan belajar kemahiran proses sains yang ke-6 iaitu berkomunikasi. Okey, terlebih dahulu kita kena tahu apakah definisi ataupun maksud berkomunikasi. Okey, kita lihat buku teks muka surat 13. Okey, pada kali ini kita akan belajar berkomunikasi. Jadi apa itu berkomunikasi? Okey, berkomunikasi ialah kemahiran memberikan penerangan tentang tindakan, objek atau peristiwa dengan menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual, graf rajah ataupun model. Jadi itu adalah maksud berkomunikasi. Jadi apabila ada penerangan tentang sesuatu peristiwa yang menggunakan perkataan, jadi kita akan ubah dia dalam bentuk simbol grafik seperti sama ada jadual, ini contoh jadual, graf, rajah itu adalah seperti gambar, sama juga dengan model. Okey, jadi pada kali ini cikgu akan mengajar kamu bagaimana kemahiran proses sains. Okey. Jadi, kita lihat contoh di dalam buku teks. Murid tahun 3 telah mengumpulkan maklumat bilangan murid di dalam kelas mengikut jenis buah-buahan kegemaran mereka. Maklumat tersebut direkodkan dalam bentuk jadual. Jadi, jadual ini sudah merupakan kemahiran proses sains berkomunikasi, di mana mereka telah merumuskan dalam bentuk jadual. Jadi, jenis buah-buahan kegemaran ada 4 di sini, iaitu betik, durian, pisang dan tembikai. Manakala bilangan murid yang suka dengan betik adalah 8 orang, manakala durian 9 orang, pisang 7 orang dan tembikai 6 orang. Jadi ini adalah bentuk jadual. Jadi maklumat daripada jadual juga boleh dipindahkan ke dalam bentuk lain seperti carta palang. Jadi ini adalah carta palang. Okey, kelas. Okey, jadi untuk membina carta palang, kamu mesti ada 2 garisan, iaitu garisan yang mendekat dan juga melintang. Dan juga mesti ada tajuk. Okey, kemudian jenis buah-buahan kegemaran ini kamu kena tulis di bahagian sebelah sini, manakala bilangan murid bahagian sebelah sini. Okey, kemudian senarai buah-buahan kegemaran kamu mesti tulis di bawah. Okey, kemudian ada culat. Okey, kamu lihat kat sini. Kemudian maklumat ini kamu pindahkan dalam bentuk palang. Jadi 8 betik, 9 durian, 7 pisang dan 6 tembikai. Jadi kamu kena ubah maklumat ini dalam bentuk carta palang. Okey. Jadi lepas ni saya akan tunjuk contoh yang lain. Okey, cikgu akan tunjuk 2 lagi contoh. Okey, kita lihat. Okey, kita lihat di sini. Okey, ini adalah jadual yang telah dibina. Okey, ada 4 orang murid, Zainab, Siti, Azri dan Larry. Kemudian ada bilangan stem yang dikumpul. Zainab 10, Siti 15, Azri 5 dan Larry 20.
Jadi soalan bina carta palang berdasarkan maklumat pada jadual di sebelah. Jadi mari kita bina jadual carta palang bersama. Okey, pertama sekali kita kena bina garisan menegak. Dan kemudian satu lagi garisan melintang. Okey. Kemudian yang kedua, kamu mesti memberi perkara tentang setiap garisan ini. Yang bawah ini adalah murid. Okey. Kemudian atas ini adalah bilangan stem yang dikumpul. Okey, kemudian kena ada tajuk. Bilangan stem yang dikumpul oleh murid 3 kudus. Contoh yang macam tu. Okey. Kemudian kamu kena tulis nama murid. Okay. Zainab. Itu yang pertama. Kemudian seterusnya kamu kena tulis Siti. Okay, cikgu tulis kat tepi dulu sebab dia tak dapat. Azri. Dan yang keempat Larry. Baru cikgu pindahkan. Okey, kena buat ikut urutan. Okey. Kemudian di sebelah sini kamu kena buat culat. Okey. Di sini bilangan yang paling tinggi adalah 20. Okey, kamu boleh guna sama ada kamu nak tulis 1 hingga 20 ataupun kamu boleh guna sifar 5. Contohnya cikgu nak guna sifar 5. Bawah ini adalah sifar. Jadi kita tulis 5. 5 tambah 5 10. 10 tambah 5 15. 15 tambah 5 20. Okey. Kemudian kamu kena buat garisan. Okey. Seterusnya, kamu kena pindahkan bilangan stem ini dalam bentuk palang. Okey, kita lihat Zainab berapa? Zainab ada 10. Jadi kita kena cari warna lain. Gitu. Okey. Zainab ada 10. Okey, sini 10. Okey. Seterusnya, Siti ada 15. Kemudian Azri ada 5. Dan yang terakhir Larry ada 20. Okey. Jadi kamu kena bina jadual seperti ini. Okey, nanti kamu buat dengan cantik sebab cikgu guna komputer. Okey. Jadi ini adalah contoh graf. Okey, kamu boleh guna juga warna yang sama, tak ada masalah. Okey. Kemudian kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, ini adalah jadual yang telah cikgu bina. Okey, bina carta palang berdasarkan pada jadual di sebelah. Jadi di sini ada hari kedua, 4, 6, 8 dan 10 dan ketinggian anak pokok. Ya, dia bertambah daripada 2, 5, 8, 12 hingga 18.
Okey. Okey, kali ni cikgu guna semua hitam. Okey, sekarang kita bina dulu garisan. Satu, kemudian dua. Baiklah, kemudian kita tulis hari. Hari. Dan seterusnya kita tulis sini ketinggian anak pokok dalam sentimeter. Okey, kamu boleh tulis juga tajuk ketinggian anak pokok dalam 10 hari. Okey, kemudian kita tulis maklumat hari. 2, 4, 6, 8, 10. Okey, kemudian kita lihat ketinggian anak pokok yang paling tinggi adalah 18. Jadi kamu tak boleh tulis 258. Contoh 258. Tak boleh. Okey. Jadi apa kamu kena buat adalah kamu guna sifir 2. Okey, guna sifir 2, 2 hingga 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Okey. Okey. Sekarang baru kita buat dia punya carta. Kita buat dia punya palang. Okey. 2 hari kedua ketinggian pokok 2 cm. Okey, kemudian hari keempat ketinggian pokok dia 5. 5 tak ada dalam ni, jadi kat mana 5 akan nampak dengan 6. Okey, kemudian 6. Okey, ketinggian dia adalah 8. Okey, kemudian seterusnya hari ke-8 12. Dan seterusnya hari ke-10 adalah 18. Okey, kalau boleh dia kena tambah besar. Okey, kalau boleh warnakan isi dia di dalam dia pun. Okey. Okey. So, ini adalah cara berkomunikasi. Daripada maklumat yang ada, kamu ubah dia dalam bentuk simbol, grafik sama ada jadual, carta palang ataupun graf, rajah dan juga model. Okey, lepas ni cikgu akan bagi kamu latihan yang serupa dan jangan lupa hantar kepada cikgu. Terima kasih.